A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambut tadabbur surah Fussilat. InsyaAllah hari ini kita akan habiskan surah Fussilat, tinggal 3 ayat lagi. Semuanya ada 54 ayat. Kita dah sampai ayat yang ke-51. Okey, sebelum kita sambung, cuba tengok maksud-maksud pengajaran daripada ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Daripada ayat yang lepas, antara pengajaran yang paling besar ialah Allah nak bagi tahu sifat manusia sama ada dia kafir ataupun dia orang Islam. Sifat ni biasanya ada, dan sifat ni adalah sifat yang buruk, sifat yang terkeji. Ada pada orang kafir, itu sudah pasti, dan kadang-kadang ada juga pada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat inilah yang menyebabkan manusia kufur kepada Allah dan manusia susah untuk patah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat buruk ni yang Allah sebut dalam ayat yang lepas? Iaitu daripada ayat 40 ayat 50. Allah bagi tahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la in azaqna wa rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li. Allah kata, sekiranya kami telah beri rasa rahmat ataupun nikmat, minna, nikmat tu daripada kami bagi rasa pada manusia. Bila tu? Setelah dia mendapat musibah, setelah dia mendapat mudarat. Jadi Allah sengaja sebut nikmat setelah mudarat. Beza, orang yang sentiasa berada dalam nikmat, dia tak rasa sangat nikmat tersebut. Tapi orang kalau berada dalam musibah, dalam mudarat, tiba-tiba Allah bagi senang, Allah bagi sihat, maka nikmat itu lagi dia rasa. Sebab dia baru keluar daripada musibah. Tapi kalau orang berterusan dalam nikmat, susah untuk dia merasai nikmat Allah dan jauh lagi untuk mensyukurinya. Jadi Allah kata perangai manusia bila Allah bagi nikmat, kesihatan, harta, setelah dia susah, setelah dia sakit, maka datanglah penyakit yang paling bahaya yang menyebabkan manusia boleh kufur kepada Allah. Iaitu penyakit dua perkataan je. Hazali. Hazali ni, bagaimana kita ulas dalam kelas yang lepas, Hazali dua patah je, tapi maksud dia ialah kita rasa amalan kita, kebaikan yang kita dapat, rahmat yang kita dapat, nikmat yang kita dapat, satu adalah hasil usaha kita. Itu penyakit tu. Penyakit yang boleh menjadikan orang tu kufur dan syirik kepada Allah. Iaitu dia menganggap apa yang dia dapat tu, nikmat tu adalah hasil usaha dia. Sedangkan Allah begitu awal-awal dalam ayat ni, minna, rahmatan minna. Rahmat itu, nikmat itu minna, dari kami. Tak ada kaitan langsung dengan kamu. Kami yang bagi. Satu, dia rasa semua yang dia dapat tu adalah usaha dia. Yang kedua, dia rasa yang dia dapat tu daripada Allah. Tapi dia berhak mendapatnya. Itu pun salah juga. Jadi terjemahan Hazali ada dua maksud. Pertama, dia rasa nikmat yang dia dapat adalah hasil usaha penat lelah dia. Salah. Yang kedua, yang dia dapat daripada nikmat itu adalah daripada Allah. Dia akui daripada Allah. Tapi dia anggap memang aku berhak dapat. Perasaan itu pun sebenarnya salah. Sebab bila dia rasa dia berhak dapat,
Bila Allah tarik, dia akan marah. Kenapa tarik? Itu hak aku memang layak dapat. Jadi dua-dua perasaan tu adalah salah dan boleh membawa manusia kepada syirik dan kufur kepada Allah. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua, dia membawa kepada lebih bahaya, iaitu akhirnya dia anggap tak akan berlaku kiamat. Dia tak percaya pada hari kiamat. Sebab apa? Sebab dia rasa dengan nikmat tu usaha dia dan dia memang berhak dapat dan kiamat tak akan berlaku. Kalau berlaku kiamat, apa yang dia miliki akan hilang, sedangkan dia berhak mendapat. Dan lagi-lagi bahaya dia berandaian. Kalaulah berlaku juga kiamat, maka pastilah Allah akan bagi lebih baik daripada apa yang aku dapat kat dunia. Sebab apa? Sebab aku layak. Ini penyakit. Jadi ayat yang lepas Allah nak bagi tahu kebiasaan manusia, sama ada orang kafir ke ataupun mungkin ada pada orang Islam, bila dia dapat kebaikan, dia akan rasa perasaan tu datang. Ini hasil kerja aku, penat lelah aku, sebab aku pandai, sebab aku rajin, sebab keluarga aku memang dah kaya. Itu perasaan tu adalah sifat yang sepatutnya tidak ada pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 51 Allah beritahu, wa iza an'amna, ini perangai buruk juga. Bila kami bagi nikmat juga kepada manusia, tadi dia mengaku itu hak dia, dia berhak dapat hasil titik peluh dia. Dan yang ayat 51, bila Allah bagi nikmat pada dia, dia akan a'rada, dia akan berpaling daripada Allah dan dia tak akan bersyukur. Kenapa? Sebab dia kata itu usaha dia, bukan Allah yang bagi. Jadi tidak ada sebab untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'a bijanibihi, dan dia menjauhkan fizikalnya, badannya, hatinya, perkataannya daripada pemberi nikmat tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perangai buruk juga manusia bila ditimpa musibah, wa iza masau syarr, bila ditimpa musibah, sakit ke, miskin ke, kemalangan ke, ketika itu perangai manusia yang kafir ke, yang Islam ke, fazu du'ain arid, dia akan balik pada Allah dan berdoa dengan panjang lebar. Orang kafir pun Allah sebut dalam surah Luqman, bila dia naik kapal dan datang ombak yang besar, dalam ketakutan dia akan da'au, mereka akan berdoa kepada Allah mukhlisin, dengan penuh keikhlasan. Itu pun tak buruk. Bila ada dalam kesempitan, baru dia kembali kepada Allah, baru dia berdoa kepada Allah. Tapi bila Allah bagi semula nikmat tersebut, Allah selamatkan dia kembali, dia akhirnya kembali seperti asal, iaitu kufur kepada Allah. Jadi ayat hari ini kaitannya dengan ayat yang lepas ialah ayat hari ini Allah nak bagi tahu apa punca manusia tidak bersyukur pada Allah. Manusia tak rasa nikmat yang mereka dapat tu adalah daripada Allah. Apa puncanya? Jawapannya dalam ayat yang kita akan belajar hari ini. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah. Allah perintah pada Nabi supaya beritahu pada orang musyrikin, orang-orang yang kufur kepada Allah. Ini antara bentuk dakwah Nabi kepada orang-orang kafir, iaitu dengan cara bertanya soalan dengan tujuan untuk membuka minda mereka. Qul ara'aitum. Ara'aitum kalau nak terjemah harfiah, ara'aitum adakah kamu lihat, daripada ra'a ataupun perhati. Tapi dalam Quran bila sebut ara'aitum, dia makna dia lebih daripada ini. Bukan setakat adakah kamu lihat, tapi sambungannya dan beritahulah kepadaku. Dalam perkataan ara'aitum ni, inilah terjemahan dia. Adakah kamu lihat, kamu fikir, kamu perhati? Kemudian setelah kamu perhati, kamu fikir, bagi tahu padaku apa hasilnya. Beritahulah kepadaku
Setelah kamu berfikir, apa dia? In sekiranya kana adalah min indillah, dari adalah ia min indillah, dari sisi Allah. Apa ni? Sekiranya adalah ia dari sisi Allah. Ia ni apa dia? Ia ni dua. Satu, balik pada Al-Quran. Sebab masalah besar orang kafir ni sebenarnya, masalah besar orang kafir dulu kini selama-lama apa dia? Quran lah. Waktu ada ulama pendapat ulama mengatakan Quran ni sebenar tidak berhajat kepada tafsir, tapi Quran berhajat kepada tadabbur. Tafsir ni hanya menjelaskan yang tak jelas, itu tafsir. Tapi tadabbur berfikir tentang maksud ayat tersebut dan laksanakan apa perintah dan pengajaran yang ada dalam ayat tersebut. Itu tadabbur. Sebab tu banyak dalam Quran Allah mencela orang kafir, musyrikin Mekah. Allah mencela pula orang munafik di Madinah dengan perkataan apa? Dengan perkataan afala yatadabbaruna. Kenapa mereka tidak tadabbur? Mereka dah baca, mereka dah faham maksud yang tersurat, tapi mereka tak menghayati maksud yang tersirat dan apa yang diperintah oleh Allah dalam ayat tersebut. Jadi masalah besar orang kafir, orang munafik ialah Quran, iaitu mereka tidak mentadabburnya. Maka Allah perintah pada Nabi, bagi tahu pada mereka sekiranya Quran itu dari betul-betul daripada sisi Allah, ataupun ia ni juga bermaksud Nabi Muhammad. Jadi dua, sekiranya Muhammad tu betul-betul terbukti dari sisi Allah. Dia adalah utusan Allah, bukan penyair, bukan tukang sihir. Okey? Semua kemudian kafartum, kamu kufur. Setelah kamu fikir, setelah kamu kaji, Quran tu betul-betul dari sisi Allah. Lepas terbukti Quran tu daripada sisi Allah, kemudian kamu tetap kufur dengannya. Kufur dengannya iaitu satu, Al-Quran, yang kedua Nabi Muhammad. Maka Allah suruh Nabi tanya mereka, man, siapakah adallu, paling sesat, mimman, dari orang yang dia fi syiqaq, dalam syiqaq apa dia? Perbalahan, perpecahan, perselisihan. Syiqaq ni terbelah kan? Syaqqa mana terbelah. Jadi bila terbelah tu menggambarkan dia tak bersatu. Jadi syiqaq, perpecahan, perbalahan, yang menyimpan jauh dari kebenaran. Kemudian ba'id pula. Ba'id mana? Yang jauh. Apa yang Allah nak bagi tahu? Sekarang yang saya terjemah tu tafsir. Sekarang kita nak tengok apa maksud yang tersirat dan apa pengajaran daripada ayat 52. Itu tadabbur. Allah suruh Nabi bagi bertanya kepada orang kafir kan? Apa soalannya? Cuba kamu fikir, cuba kamu kaji, cuba kamu renung. Sekiranya setelah kamu renung dan kaji, maka kamu dapati Quran tu betul-betul terbukti daripada sisi Allah. Tapi kemudian kamu tetap kufur juga di akhirat besok, maka kamulah orang yang paling sesat. Allah nak suruh Nabi supaya arahkan orang kafir buat andaian. Biasanya orang kafir dengar Quran ni apa tanggapan mereka pada Al-Quran? Tanggapan orang kafir terhadap Al-Quran apa dia? Cerita dongeng. Lagi?
Syair, sihir kan? Okey. Sekarang itu je orang kafir ni Quran ni bohong, dusta, syair, sihir, cerita dongeng, itu je. Jadi Allah suruh Nabi cuba bagi cadangan pada orang kafir, cuba buat satu lagi andaian. Andaian apa dia? Katalah Quran tu betul-betul daripada Allah. Cuba buat andaian tu. Dan betul-betul Quran tu daripada Allah, tapi kamu kufur juga. Agak-agak apa nasib kamu di akhirat besok? Cuba buat andaian. Kamulah orang yang paling-paling sesat. Kenapa paling sesat? Sebab kamu dah berfikir, kamu dah kaji, dah terbukti dia daripada Allah, tapi kamu tetap kufur juga. Maka kamulah orang yang paling celaka dan paling sesat. Berbeza dengan orang yang menganggap Quran tak betul tanpa buat kajian. Memang sesat juga. Okeylah sebab dia tak mengkaji, sebab dia tak membaca kan. Dia sesat juga, tapi tak seperti kamu. Yang dah buat kajian, dah renung, dah ada bukti pun, tapi kamu tetap menolaknya. Jadi Allah nak ajar apa ni? Ajar manusia yang sesat tu, walaupun kamu anggap Quran tu tak betul, Nabi Muhammad tu tukang sihir, tak apalah, cuba sekali je. Bagi peluang, buat andaian. Katalah kalau Muhammad tu betul, Quran tu betul, agak-agaklah apa nasib kamu di akhirat besok. Maknanya, dengan kita berfikir, kita buat andaian macam-macam. Jangan satu andaian je. Kalau satu andaian, kita tak akan jumpa kebenaran. Boleh? Saya bagi contoh lah, contoh kan. Sekarang isu apa dia? Orang sambut Maulidin Nabi kan? Dia kata betul, okey, tak ada masalah, itu tanda hormat Nabi kan? Itu tanda bersyukur pada Allah. Okey, itu andaian dia. Tapi cuba buat andaian bahawa yang mereka buat tu tak betul dan tak bertepatan dengan sunnah. Tiba-tiba mereka pergi di akhirat besok dalam keadaan yang mereka buat tu tak betul. Agak-agak apa nasib mereka di akhirat besok? Cuba buat andaian. Jangan berpegang pada satu andaian sahaja. Yang buat benda-benda yang bukan daripada Nabi kan. Dia kata tak salah. Okeylah, itu andaian satu kamu. Cuba buat andaian kedua. Tiba-tiba di akhirat besok salah. Apa nasib kamu? Bukankah amalan kamu sia-sia 20 tahun? Cuba buat andaian. Tapi yang betul-betul sahih daripada Nabi, tak ada. Mesti diterima kalau betul sunnah Nabi dan betul ikhlas kerana Allah. Tapi yang ni dalil pun tak ada. Dan kamu pun akui benda tu bukan daripada Nabi. Cuma kamu pakai kaedah, bila Nabi tak larang, benda tu boleh. Ada saya dengar satu video, ini untuk buka minda lah. Quran membuka minda kita. Supaya kita berfikir dan mengkaji. Ada satu video saya tengok. Ada seorang ni, Syekh Arab. Dia bersembang dengan orang yang suka sambut Maulidin Nabi lah. Jadi dia pun tanya, kamu daripada negara mana? Negara Saudi. Jadi orang pun hentam dia. Dia kata, kamulah satu-satu negara yang tidak cinta pada Nabi Muhammad. Maka dia kata, kenapa? Sebab kamu tak sambut Maulidin Nabi. Okey, hujah dia kan. Sedangkan yang orang sambut ni hujung dunia, utara, selatan, timur, barat, semua sambut. Kamu satu je. Maka Syekh ni jawab, dia kata, wallahi demi Allah, tidak ada yang menghalang kami daripada tidak sambut Maulidin Nabi, melainkan kerana cinta kami pada Nabi. Orang tu tanya, macam mana pula? Cinta tapi tak sambut. Sepatut cinta sambut. Okey. Dia kata, pendapat kamu tak betul sebab kamu mendakwa cinta tapi tak sambut. Okey. Syekh ni pun tanya kawan tu, boleh tak kita berbincang? Okey, boleh? Okey, pertama, yang kamu sambut Maulidin Nabi ni, taat ke maksiat? Taat ke maksiat? Dia dua je, kalau tidak taat, maksiat. Takkan dia nak kata maksiat kan? Dia buat berpuluh tahun, dia kata taat. Satu ketaatan kepada Allah, satu amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah. Okey, soalan kedua. Syekh ni bagus, dia buka minda, dia tak menghukum. Soalan yang kedua, kalau yang kamu buat ni, kamu mengatakan taat kepada Allah kan? Satu ibadat. Soalan kedua, Nabi tahu tak amalan ni? Nabi tahu ke Nabi tak tahu? Dia jawab,
Nak kata Nabi tak tahu, merendahkan Nabi. Nak kata Nabi tahu, dia terfikir apa dalilnya. Akhirnya dia kata Nabi tahulah. Takkan Nabi tak tahu pasal maulud dia sendiri. Takkan Nabi tak tahu? Okey, dia kata Nabi tahu. Soalan ketiga, bila Nabi tahu, Nabi cerita tak kepada umat dia ataupun Nabi sembunyikan? Bahawa sambutlah maulid aku. Nabi cerita ke Nabi sembunyi? Masa tu dia tak boleh jawab. Kalau dia kata Nabi cerita, tak ada dalil. Dia kata Nabi suruh, tak ada dalil. Sahabat pun tak buat. Kalau dia kata Nabi sembunyi, satu jenayah yang besar. Dia tuduh Nabi sembunyikan kebenaran. Akhirnya dia akui yang dia buat tu sebenarnya bukan daripada Nabi. Jadi Quran mengajak kita berfikir, apa yang kita buat, apa saja pandangan kita, kalau tak ada dalil, cuba fikir. Andaikan kalau yang aku buat ni betul-betul salah, agak-agak apa nasib aku di akhirat besok. Maka yang terbaik ialah kita carilah apa yang pasti betul, yang pasti sahih. Okey? Inilah tujuan ayat ni. Allah kata cuba buka minda orang kafir dan supaya mereka buat andaian lain. Jangan satu andaian je, Quran ni tipu, Quran ni cerita dongeng, cerita sihir, jangan. Itu satu andaian kamu. Cuba buat andaian lain, Quran tu adalah benar dari sisi Allah. Tapi kamu kufur, agak-agak di akhirat besok, apa nasib kamu? Masa tu tak ada siapa yang boleh selamatkan kamu. Tapi sekarang kamu masih ada peluang. Okey? Kemudian Allah kata sanurihim. Kami akan nurihim apa dia? Tunjukkan. Asal dia nurihim, nuri. Nuri, kami akan perlihatkan him, mereka. Dia fi'il mudhari' nuri. Kalau fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sedang ataupun akan. Tapi kalau Allah tambah sin menunjukkan apa? Akan. Satu lagi yang menunjukkan akan apa dah? Saufa. Kan? Dua-dua ada sebut dalam Quran. Apa beza saufa dengan sin? Saufa dapat lagi. Saufa jauh lagi. Kalla saufa ta'lamun dalam surah At-Takatsur. Kelak kamu akan tahu bila di akhirat, besok lambat lagi. Bila lambat lagi, jauh lagi Allah guna saufa. Tapi kalau sin akan datang tapi tak berapa jauh. Jadi di sini Allah nak bagi tahu apa ni? Kami tak berapa lama lagi kami akan tunjukkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Fil afaq. Afaq jamaah. Jamak kepada ufuk. Ini dah jadi bahasa Melayu kan? Ufuk. Jamak dia afaq. Kan? Kalau bahasa Melayu apa makna dia? Penjuru. Sudut. Jadi Allah kata apa? Kami akan tunjuk tanda-tanda kebesaran kami. Di mana ni? Di mana? Dia terjemah apa? Di merata-rata. Di merata-rata tempat, termasuklah di langit. Di hujung-hujung. Wa fi anfusikum, dan tanda-tanda kami dalam Diri mereka. kamu. Diri kami. Diri kamu. Sehingga jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Sehingga tabayyun, sehingga jelas. Lahum, bagi mereka, annahu, Al-Quran itu adalah benar. sesungguhnya ia, iaitu Al-Quran adalah hak, adalah benar. Okey, apa maksud ayat ni? Allah kata kami akan tunjuk pada mereka ayat-ayat. Apa ayat-ayat tu? Apa dia? Ayat.
Tanda-tanda lah. Tapi apa tanda-tanda tu apa dia? Dia ayatullah ni ada dua kan. Satu apa dia? Kauniyah, ciptaan. Kauniyah. Yang kedua? Syar'iyah. Kauniyah ni ialah ciptaan Allah. Langit. Tengoklah, Allah kata kami akan tunjuk tanda-tanda kebesaran kami di ufuk. Apa dia? Kalau di langit, matahari, bulan, bintang, hujan, awan kan. Dan kalau di bumi, lagi banyaklah. Tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Itu kauniyah. Kalau tanda Allah syar'iyah, apa dia? Iaitu ayat-ayat Al-Quran. Syar'iyah ni syaraklah syariat undang-undang. Peraturan. Sebab apa? Ayat Quran pun dipanggil ayat. Ayat kan tanda kebesaran Allah kan? Langit menunjukkan kebesaran Allah. Sebab manusia tak boleh cipta tanpa tiang. Maka ayat Quran juga menunjukkan kebesaran Allah. Sebab apa? Sebab manusia tak mampu buat walaupun sependek ayat wal asri. Yang maksudnya sama, maksudnya mendalam kan? Manusia tak mampu. Walaupun Allah cabar, panggillah pakar-pakar bahasa, pakar-pakar pemidato, satu dunia, bantu kamu untuk buat satu ayat yang paling pendek yang seumpama Al-Quran. Mereka tak mampu. Sebab apa tak mampu? Sebab ini adalah tanda kebesaran Allah. Kalau mereka mampu buat seperti ayat Quran, Quran bukan ayat. Okey. Timbul persoalan di sini, sebab itulah bila ayat Quran juga adalah ayat, setiap ayat adalah tanda kebesaran Allah, maka sepatutnya bagi setiap orang yang membaca, apa kesan dia? Bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, setiap ayat tanda kebesaran Allah, maka bagi setiap orang membaca, apa kesannya? Mesti bertambah iman. Sebab semakin nampak tanda kebesaran Allah, semakin dia kenal dan cinta pada Allah dan imannya meningkat. Maka sebab itulah bila dia baca Quran 30 juzuk, iman tak bertambah, sebenarnya dia bukan baca ayat Quran. Dia hanya lafaz, baca lafaz saja, bukan baca ayat. Dan tak sepatut sebut dia baca ayat Quran. Sebab ayat makna dia tanda kebesaran Allah, kamu tak rasa langsung pun walaupun dah habis 30 juzuk. Okey. Tapi timbul di sini persoalan. Allah guna perkataan apa ni? Sin kan? Sin. Sin menunjukkan apa? Akan kan? Tapi kalau tanda kauniyah, matahari, bulan, dah ada ke ataupun akan? Dah ada. Ayat-ayat Quran pun dah ada ke ataupun akan? Jadi apa yang Allah kata kami akan tunjuk? Apa tanda kebesaran Allah yang akan berlaku? Itu dah hari pembalasan. Ini Allah nak tunjuk ayat tu masa mereka hidup supaya mereka jelas Quran tu benar. Mana masa kat dunia lah. Apa dah? Tak, itu dah ada. Itu tafsiran pertama lah. Walaupun Allah guna perkataan kami akan tunjuk, maka dia merakumi semua yang dah ada, yang sedang, yang akan berlaku. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan kami akan tunjuk ni tanda kebesaran kami bahawa Quran tu benar, Muhammad tu benar, ialah Allah sentiasa menolong Nabi Muhammad, menolong Islam dan memberi kemenangan kepada Nabi Muhammad. Logiknya apa? Kalau Muhammad tu batil, Islam yang Muhammad bawa tu palsu, logiknya apa? Nabi tak akan menang. Nabi berhijrah pun tak akan selamat. Duduk dalam gua Hira pun tak akan selamat. Gua Sur. Jadi semua tu adalah ayat-ayat yang Allah akan tunjuk satu persatu. Ada pendapat mengatakan iaitu contohnya pembukaan kota Mekah. Macam mana Nabi yang asalnya seorang kat Mekah, tak ada pengikut, tak ada penyokong, tak ada orang beriman, dia seorang-seorang. Dan berhala 360. Dan orang Mekah dah sembah berhala beratus tahun. Tiba-tiba Nabi berjaya menukar orang Mekah beriman kepada Allah dan semua berhala dihapuskan. Itu ayat. Kalau tanpa pertolongan Allah, tak mungkin Nabi menang. Macam dalam peperangan Badar kan. Itu ayat.
Ada 300 orang saja bersama Nabi, senjata pun tak banyak, lawan pula kerajaan Quraisy Mekah, tapi boleh menang. Sebab apa? Ayat. Boleh? Dan itu kalau kita tak tengok lagi apa yang berlaku di lepas. Yang berlaku sebelum zaman Nabi apa? Apa ayat-ayat Allah? Firaun besar tak kerajaan dia? Tentera dia besar, tapi akhirnya dia kalah dengan siapa? Kalah dengan air dan kalah dengan Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Kerajaan pun tak ada, tentera pun tak ada, bahkan dia besar dalam rumah Firaun. Itu ayat Allah. Kaum Samud kan, kaum Ad, Allah binasa dengan apa? Air, angin dengan pekikan je. Itu ayat. Jadi semua tu tanda-tanda yang berlaku tu, siapa yang beriman pasti dia menang. Siapa yang beriman pasti dia akan sentiasa di atas. Sebab apa? Sebab dia sentiasa dibantu oleh Allah. Itu adalah ayat. Sebagaimana Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu tolong Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Yang Allah tolong itulah tanda. Sebab kalau kudrat dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat, tak mungkin Nabi dapat menguasai dunia. Kita tengok dalam peperangan, Nabi berjaya tak akhirnya? Okey. Ini afaq ni, ada juga ulama tafsir apa dia? Kebesaran Allah di afaq. Apa dia? Bukan. Rasa orang kafir tak nampak. Yang ni Allah katakan, Allah akan tunjuk pada orang kafir. Sehingga jelas bahawa Quran itu adalah benar. Bukan. Dua kuasa besar hancur. Rom dan Parsi. Lepas Nabi wafat lebih kurang 10 tahun. Dua kuasa besar boleh kalah kepada kerajaan Islam Madinah. Itu afaq. Hujung sana. Itu tanda kebesaran Allah. Boleh? Dan Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Al-Mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu anggap kami mencipta kamu abas, sia-sia? Okey. Ini fil afaq. Yang kedua, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjuk pada manusia ialah di mana? Dalam diri mereka sendiri. Apa dia tu? Apa tanda kebesaran Allah? Allah kata fi anfusikum. Dalam diri kamu pun, kalau kamu berfikir, kamu akan nampak tanda kebesaran Allah dan membuktikan Quran itu adalah benar. Apa dia? Apa dia? Dia bila sebut tanda kebesaran Allah, kita bila dengar kita akan rasa kagum. Oh, hebatnya Tuhan. Boleh bagi contoh? Daripada air mani kita ciptakan. Daripada air mani yang cair kan? Tiba-tiba boleh jadi tulang yang keras, boleh diselaput dengan daging, kemudian ada biji mata pula boleh bezakan warna kan? Ada telinga pula, telinga boleh bezakan suara orang tua, suara budak, suara menangis, suara orang sedih. Ada lah tak dalam telinga? Tak ada. Dalam perut, boleh proses tak makanan? Makan apa je, perut ada alat untuk proses. Tapi kalau kita buka perut, bedah perut kan, ada tak enjin ataupun motor? Tak ada. Kalau kita tengok binatang, biasa tengok tak binatang makan binatang? Kadang-kadang ular makan binatang lebih besar pada dia. Macam mana perut tu dia boleh proses? Perut ular boleh proses binatang yang besar. Subhanallah. Allah cipta binatang, kadang-kadang ada yang berjalan dengan 2 kaki kan? Ada yang 4 kaki, ada yang kalau lipan berapa kaki? Berpuluh-puluh kan? Dan ada yang tak ada kaki tapi berjalan laju je. Apa dia? Pelik tak? Macam mana dia boleh berjalan? Kaki tak ada. Kita kalau kaki tak ada boleh jalan tak? Boleh. Mengesok lah, tak boleh berjalan. Kalau kita tak ada kaki, dengan ular tak ada kaki, mana lebih laju?
Benda ni Allah kata wa fi anfusikum. Wa fi anfusikum. Jadi untuk membuktikan Quran tu benar, Muhammad tu benar, apa yang kita perlukan? Apa kita perlu lakukan? Satu, tengoklah kebesaran Allah fil afaq. Yang kedua, termasuklah tengoklah ciptaan Allah pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, tengoklah ciptaan Allah, kebesaran Allah pada ayat-ayat Al-Quran. Okey, kemudian awalam yakfi. Tidakkah Tidakkah yakfi apa dah? Cukup. Kafiyah. Tidakkah cukup bi rabbika, dengan Tuhan engkau ni Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tidak cukupkah dengan Tuhan engkau annahu, sesungguhnya dia, iaitu Allah, ala, atas, kulli, setiap sesuatu, syahid, maha menyaksi. Apa maksud dia? Apa yang Allah saksi? Allah kata, sebenarnya cukuplah Tuhan engkau tu menyaksikan apa saja yang berlaku. Jadi kehebatan Allah apa dia? Allah bukan setakat mencipta, tapi Allah mengurus, Allah mentadbir. Dan berapa banyak yang Allah cipta dan yang Allah tadbir, kan? Dengan langitnya 7 lapis, dengan binatangnya tak tahulah berapa bilion, dengan jenis-jenis tumbuhan, dengan manusia, dengan jin, dengan malaikat. Cukuplah itu sebagai membuktikan Allah tu adalah benar. Kalau Allah tak benar, Allah tak boleh uruskan semua ni. Nak uruskan langit, matahari, bintang, bulan, hujan, malaikat, semua tu sudah membuktikan bahawa Tuhan tu adalah benar. Dan Quran tu adalah benar. Kemudian Allah bagi peringatan, ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka ni orang kafir. Sekarang dah banyak tak bukti Allah tu benar, Quran tu benar, Nabi Muhammad tu adalah benar. Dah banyak bukti, tapi mereka tetap tak beriman. Apa punca? Apa punca? Ala, ingatlah, sesungguhnya mereka itu fi miryatin, dalam miryah. Apa dia? Miryah keraguan, sama dengan makna syak ataupun raib. La raib. Keraguan tentang apa ni? Min liqa'i rabbihim, dari perjumpaan dengan Tuhan mereka. Okey. Apa maksud ni? Bukti kebesaran Allah dah cukup banyak. Dan juga membuktikan Quran itu adalah benar. Dan juga membuktikan Muhammad itu adalah benar. Tapi hampir semua manusia tetap tak beriman. 73 yang sesat, 1 puak saja yang selamat. Daripada 1000 orang, berapa orang yang selamat? Daripada 1000 orang, 1. Jadi semua tu apa punca? Punca ni, Allah kata puncanya mereka ragu tentang perjumpaan dengan Tuhan mereka. Maksud perjumpaan ni apa dia? Hari pembalasan. Kenapa Allah kata punca mereka tak beriman? Sebab tak yakin dengan hari pembalasan. Kenapa? Kenapa mereka tak beriman dengan hari pembalasan? Tipu daya dunia. Satu.
Tak banyak disebut dalam Quran kan? Dalam surah Yasin pun Allah sebut. Orang kafir ni dia tanya, kaifa, bagaimana Allah boleh menghidupkan manusia yang dah hancur seperti asal? Maka sebab dia tak percaya ada perjumpaan dengan Tuhan, ada hari akhirat. Sebab bila manusia dah mati tak mungkin dihidupkan kembali seperti asal. Kenapa mereka kata tak mungkin? Sebab mereka fikir logik akal. Nampak tak? Pentingnya apa ni? Penting apa? Beriman dengan hari. Inilah punca manusia kufur kepada Allah, manusia buat maksiat sebab dia tak yakin ada perjumpaan dengan Tuhan. Bila tak yakin jumpa dengan Tuhan, buat apa aku buat amal soleh? Tak ada balasan. Jadi kenapa aku takut nak buat maksiat? Sebab tak ada pembalasan pun. Ini bahaya ni. Benda antara, sebab tu dalam Quran banyak Allah sebut yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dua ni Allah gabungkan, gandingkan. Antara beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sangat-sangat penting ni. Orang kafir beriman dengan Allah, tapi dia tak beriman dengan hari akhirat. Kesannya apa? Orang kafir beriman tak dengan Allah? Beriman. Tapi bila tak beriman dengan hari akhirat, akhirnya dah ingkar je perintah Allah. Sebab dia kata tak ada pembalasan. Dan sebaliknya, kalau kita beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, kita akan bersedia dengan amal soleh. Kenapa? Sebab kita tetap akan jumpa Tuhan dan kita akan tetap dihisap dan dibalas. Jadi beriman dengan hari akhirat adalah pendorong untuk kita sentiasa beramal, sentiasa bersedia untuk jumpa Tuhan. Okey? Jadi sekarang, manusia tak beriman pada Allah, apa punca dia? Apa punca? Tak cukup bukti ke ataupun apa sebab? Sombong tu puncanya apa dia? Ni sini. Bila dia tak percaya pada sini, adalah datanglah sombong, datanglah apa ni, macam-macam lah. Tapi kalau dia percaya akan berjumpa Allah, hilang semua penyakit tu. Penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit lara, semua akan hilang. Sebab aku akan jumpa Tuhan, Tuhan akan hisap satu persatu, mana mungkin aku tak beramal soleh. Allah sebut dalam surah apa ni? Siapa yang yakin jumpa Allah, apa sepatut dia buat? Faman yarju liqa Allahi, apa dia? Fal ya'mal amalan salih. Kemudian wala yusyrik bi'ibadatihi ahada. Surah apa? Tak. Fama yarju liqa rabbih. Al-Kahfi ayat terakhir kan? Cuba tengok maksud dia. Siapa yang mengharap liqa rabbi, jumpa Tuhannya. Yang ni ragu-ragu. Bila ragu-ragu dia tak beramal. Tapi kalau dia mengharap, dia yakin, dia percaya, liqa rabbi, apa dia buat? Allah kata apa? Wal ya'mal amalan salih. Maka beramal salih lah. Bila nak jumpa Allah, mana boleh kosong-kosong macam tu kan? Lengkap kosong je nak jumpa Tuhan. Kita nak jumpa bos pun ada bekalan. Dan yang kedua, yang penting, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia mensekutukan Allah. Satu, beramal saleh. Yang kedua, jangan syirik. Kemudian Allah kata, ingatlah innahu, sesungguhnya dia bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu, hafizun, maha menjaga. Apa maksud dia?
Maksud ialah tidak ada satu pun yang terlepas daripada Allah. Allah jaga ni bukan macam kita jaga. Manusia jaga manusia, kadang-kadang terlepas. Kadang-kadang terlepas pandang, kadang-kadang terlupa, kadang-kadang kita tulis apa yang orang buat tapi tulisan itu hilang. Tapi kalau Allah yang jaga, Allah tak perlu semua tu. Semua akan dicatat oleh para malaikat. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wa man ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Walaupun sebesar zarah, kita akan lihat apa yang kita lakukan hasilnya di akhirat besok. Kenapa? Sebab Allah Maha Hafizun. Tak ada satu pun terlepas. Kadang-kadang kita tengok dosa kita yang kita pun dah lupa. Kita banyak buat dosa, bukan yang masa sekolah, bukan masa yang sekolah menengah kita lupa. Yang minggu lepas pun kita dah lupa. Kadang-kadang yang semalam, pagi semalam pun kita dah lupa apa dosa kita buat. Tapi semua Allah akan bongkarkan satu persatu. Okey? Jadi kesimpulan daripada 3 ayat terakhir surah Fussilat ialah Allah punyalah sayang Allah kepada hamba-hambanya, punyalah rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Allah turunkan Al-Quran. Inilah tanda antara bukti yang paling besar Allah sayang kepada hambanya, Allah rahmat kepada hambanya, iaitu dengan menurunkan Al-Quran. Maka sebab itulah setiap ayat ada je ayat yang Allah nak galakkan manusia supaya beriman kepada Allah. Yang beriman terus istiqamah, yang tak beriman bertobatlah kepada Allah. Yang belum kenal Allah, Allah bukan minda dia. Berfikirlah. Tak masuk akal lah. Allah suruh buat sesuatu, Allah larang sesuatu, ada orang ikut perintah Allah, ada yang langgar perintah Allah. Tiba-tiba bila mati tak ada apa-apa balasan. Itu mustahil. Menunjukkan Allah tu tidak adil, maha suci Allah. Bila Allah suruh buat sesuatu, bila Allah larang manusia buat sesuatu, maka pastilah ada balasan yang sangat adil. Dan tak mungkin keadilan itu, balasan itu berlaku di dunia. Tak mungkin. Maka pastilah ada satu masa yang Allah akan menghukum dan akan memberi balasan yang seadilnya, iaitu selepas Ayat 7 Mu'izun bukan Hafizun. sorry. Muhitun. Kan, muhitun. Silap. Muhitun, Muhitun makna maha meliputi. Sebenarnya perkataan saya tu salah. Dan memang kurang tepat. Yang lebih tepat saja yang Allah tulis, iaitu muhitun. Apa makna muhitun? Kalau manusia duduk kat sini, muhitun makna Allah muhitun, meliputi. Ilmu Allah, pandangan Allah, semua Allah tahu apa yang berlaku dalam lingkungan ni. Ini makna muhit, mengelilingi. Jadi tak ada satu pun amalan manusia, tak ada satu pun manusia yang terlepas daripada Allah. Sebab Allah muhitun, meliputi. Mana lebih tepat daripada perkataan yang saya tersilap tadi, hafizun. Ada orang yang hafiz tapi dia tak meliputi semua ilmunya. Okey? Jadi ayat akhir ni Allah nak bagi amaran kepada orang kafir. Kalau kamu nak kufur juga, tak apalah, silakan. Tapi satu pun amalan kamu tidak akan terlepas. Kenapa? Sebab Allah muhitun. Dan bagi orang beriman pula, kalau ayat ni untuk orang kafir sebagai amaran, bagi orang beriman pula ayat ni sebagai apa? Motivasi. Kamu jangan malas nak buat sesuatu. Jangan malas bila orang tak ada, malas je. Tak, Allah muhitun. Walaupun kamu sorang-sorang dalam gelap, buatlah apa saja kebaikan sebab Allah muhitun. Allah tahu. Dia bukan macam kita bekerja dengan syarikat kan. Kadang-kadang kita kerja dengan syarikat, kita buat kat rumah, dia tak tahu, dia tak bagi allowance. Sebab apa? Dia tak tahu. Tapi kalau kita buat kerja dengan Tuhan di mana-mana sahaja, bila-bila masa, pasti ada ganjarannya bila kita ikhlas. Sebab Allah muhitun. Okey? Jadi pengajaran daripada 3 ayat ni, yang paling penting apa dia? Yang paling penting apa dia? Apa intipati daripada 3 ayat ni?
Tentang apa? Tentang apa? Ha? Kebesaran? Tak, dia lebih spesifik lagi. Kita tak boleh menafikan lah Kebesaran Allah. tak boleh nak nafikan lah. Macam mana pusing pun nak mengelak. Dia manusia ni, kalau dia tahu kebesaran Allah, dia akan buat apa? Ha? Yalah, nak taat tu macam mana? Dia nak tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah, dia nak tahu macam mana? Dia ni cari ilmu. Cari apa? Quran. Jadi sebenarnya intipati daripada tiga yang ni ialah tentang Al-Quran. Semua masalah manusia tak beriman dengan Al-Quran. Kan orang musyrikin Mekah dengan Nabi okey kan sebelum datang Al-Quran. Bila orang musyrikin bermusuh dengan Nabi? Bila Nabi bawa Al-Quran. Jadi punca masalah semua manusia ialah tak beriman dengan Al-Quran. Termasuklah orang Islam sendiri. Berapa ramai orang Islam yang baca saja, yang hafaz saja, tapi tak nak tengok kebesaran Allah dalam maksud ayat tu. Maka Allah bukan minda. Cubalah buat andaian, cubalah fikir lagi dan perhatilah kebesaran Allah sehingga apa? Ya tabayyan. Sehingga jelas bahawa Quran tu adalah benar. Kalau kamu dah jelas Quran tu akan benar, kamu tak akan baca saja. Kamu tak akan khatam saja. Mana mungkin benda yang benar, benda yang besar datang daripada Allah sahaja, datang daripada Allah, tiba-tiba kamu hanya baca sempitah lalu macam tak mungkin. Bila kamu baca sempitah lalu dan tak memerhati makna, kamu boleh yakin Quran itu adalah hak. Macam mana nak yakin? Berfikirlah. Tengok kebesaran Allah di ufuk. Tengoklah kebesaran Allah dalam diri kamu. InsyaAllah kamu akan yakin Quran itu benar dan kamu akan bagi masa untuk mentadabbur Al-Quran. Okey? Dan kalau kita perhati awal surah Fussilat dengan akhir surah Fussilat, cuba tengok. Cerita apa awal surah Fussilat? Cerita pasal Quran dan penutup pun cerita pasal Al-Quran. Menunjukkan masalah besar manusia ialah tak beriman dengan Al-Quran. Jadi insya-Allah kita dah tamat tadabbur surah Fussilat. Insya-Allah akan datang. Saya tak tahu, saya ingat nak sambung surah ni, surah Al-A'raf. Al-A'raf kita baru mula di Pikas. Dan kelas di situ dah kita berhentikan. Ingat sambung kat sini kita sambung surah Al-A'raf dalam kelas akan datang insya-Allah. Ada soalan? Pasal perut, saya cakap pasal perut dia. Betul ke herba sana ada hadis Nabi herba sana untuk cuci perut? Herba sana pun saya tak tahu. Apa herba sana tu? Saya rasa mungkin ikut yang mungkin hadis Nabi kata penyakit mula daripada perut kot, dia pun tak cakap hadis apa. Dan ubat mungkin ada kan hadis Nabi kata penyakit dari perut. Adalah Nabi sebut pasal sakit perut. Ada seorang sahabat sakit perut jumpa Nabi. Nabi kata makan minum madu. Tapi bukan herba. Jadi herba sana ni wallahu alam, saya tak tahu. Kita pernah berbohong atau memfitnah seseorang tapi orang tersebut telah meninggal dunia. Bagaimana caranya dia kita meminta maaf? Adakah dengan sedekah dan niat ke atas dirinya dapat membantu kita menembus kesalahan tersebut, atau ada cara lain selain itu memohon keampunan kepada Allah? Jika kita berbohong ataupun memfitnah seseorang, dia kalau kita dosa melibatkan orang dan orang tu dah hilang,
kita tak jumpa ataupun dia mati, maka ulama bagi kaedah caranya ialah dengan kita bersedekah, niat sedekah untuk kepada orang yang kita buat salah tu. Semoga Allah terima sedekah kita dan Allah ampunkan dosa kita. Itu antara cara yang diberi oleh ulama lah. Kemudian yang kedua, kita bertaubat nasuha. Kita bertaubat nasuha, semoga Allah ampunkan dosa kita. Sebab Allah sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Allah tidak akan ampunkan dosa sesiapa yang mensyirikkan Allah. Dosa syirik Allah tak akan ampunkan. Tetapi wa yaghfiru ma duna zalik, Allah akan ampunkan dosa selain daripada syirik. Jadi kita mengumpat ke, kita fitnah orang ke, kalau orang tu dah mati, kita bertobat kepada Allah. Semoga, berdasarkan ayat Quran tadi, semoga Allah ampunkan dosa. Sebab yang Allah tak ampunkan bila dosa syirik dan orang tu tak bertobat. Sebab tu daripada ayat ni ulama kata, kalau dia berzina sekalipun, kemudian dia tak minta ampun, dia pun mati. Ada kemungkinan tak Allah ampunkan? Ya, berdasarkan ayat tadi. Sebab zina bukan dosa syirik. Apatah lagi kalau dia sempat minta maaf, lagi insya-Allah untuk diampunkan lagi mudah. Tapi ini dia buat dosa besar yang bukan syirik, tapi tak sempat minta ampun, dia pun mati. Kata ulama, ada kemungkinan terserah kepada Allah. Kalau Allah nak ampunkan, ampunkan. Kalau tak, Allah akan azabkan orang tu. Wallahu alam. Sekarang ramai ustaz membandingkan selawat dengan amal ibadat yang lain, seolah selawat lebih baik daripada amalan yang lain. Apa pendapat? Selawat ibadat. Selawat adalah salah satu ibadat yang Allah sendiri perintah. Bila Allah perintah, maka ia adalah ibadat. Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah beritahu Allah dan malaikat memuji nabi. Maka sallu alaihi. Allah perintah kepada kita semua berselawatlah kepada nabi. Jadi selawat kepada nabi adalah ibadat, bukan tidak ibadat. Cuma janganlah kita lebihkan selawat daripada ibadat yang lain. Seimbang, sekejap kita selawat, sekejap kita berzikir. Sebab ada jenis manusia, ada jenis golongan manusia yang kadang-kadang dia lebihkan nabi daripada Tuhan. Dia selawat ribu-ribu, tapi zikir pada Allah ratus-ratus. Itu salah. Bahkan ada pendapat ulama mengatakan, ada jenis orang bila pergi ke Mekah, dia lebih lama duduk di Madinah daripada duduk kat Mekah. Sebab apa? Kononnya cinta pada Nabi. Salah. Cinta pada Nabi tak boleh lebih daripada cinta kepada Allah. Wallahu a'lam. Apa tindakan isteri apabila kita baru saja mendengar azan masuk daripada masjid? Setelah menjawab dan doa selepas azan, tiba-tiba kedengaran lagi azan daripada surau pula. Tak perlu jawab. Sunnah Nabi jawab azan yang pertama, yang dekat, yang jelas kepada kita. Bila kita dah jawab yang pertama, cukup, tak payah jawab yang kedua. Kalau dah kita katalah satu kampus, satu taman ada 3 masjid, kita nak jawab ketiga-tiga, maka tak selesailah masalah kita. Dan mungkin kita tak sempat nak solat sunat. Sunnah Nabi jawab satu sahaja. Apa tindakan isteri apabila selalu dikritik suami berkenaan ibadat isteri, solat, mengaji, puasa? Dia, kalau saya pun tak faham kenapa suami kritik bila isteri solat, puasa, mengaji kan. Kenapa dia kritik? Kena tengok sebab apa suami kritik. Mungkin isteri mengabaikan tanggungjawab sebagai isteri ataupun mengabaikan tanggungjawab sebagai ibu, maka kritikan itu kena diambil kira. Tapi kalau isteri dah laksanakan tanggungjawab sebagai isteri, sebagai ibu, kemudian masa yang baki itu dia guna untuk solat dan mengaji tanpa menyakiti hati orang, tiba-tiba suami kritik juga, maka suami itu tak betul lah. Dan cara nak selesainya berbincang lah, tanya suami dari hati ke hati, apa masalah sebenarnya, ada yang abang tak puas hati ke, berbincang. Islam mengajak kita supaya berbincang.
Kalau daripada jauh dia tak akan selesai masalah. Wallahu a'lam. Kalau ada orang tua jemput kita buat majlis baca Yasin untuk menyambut Maulidu, bolehkah saya hanya ikut atas sebab menjaga hati? Ada ulama mengatakan kalau kita dalam konteks kita sebagai pendakwah, kalau kita sebagai pendakwah, maka tak salah kita pergi untuk meraihkan jemputan, bukan meraihkan perbuatan yang tak sunnah tu. Meraihkan orang yang menjemput supaya apa? Supaya dia tak kecil hati dan supaya ruang dakwah kita tidak tertutup. Jadi kita pergi hanya semata-mata untuk menjaga ruang atau peluang untuk berdakwah, bukan kerana meraihkan perbuatan yang tidak menepati sunnah. Nombor akaun tak jelas. Bagi jelaskan. Boleh buka page PNB. Boleh buka page PQDM untuk supaya jelas nombor akaun dia. Selawat apa yang terbaik untuk diamalkan pada setiap Jumaat? Selawat yang terbaik ialah salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tahiyat akhir. Itulah salawat yang terbaik. Hari apa pun itulah yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau tak cukup masa, ringkas Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Hari-hari Jumaat jadi disunatkan perbanyakkan selawat. Jangan 10 je, jangan 20 je, 100, 200. Wallahu a'lam. Dah. Kelas kita akan datang ialah pada hari Isnin pukul 10 pagi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.